Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Bab yang ke-55, Babu fadli zuhdi fid dunya wal hathi ala taqalluli minha wa fadlil faqri. Bab pada menyatakan kelebihan zuhud di dunia. Apa makna zuhud? Dunia tidak masuk dalam hati, itu makna zuhud. Dan galakkan supaya mengurangkan minat kepada keduniaan itu. Dan juga dinyatakan kelebihan fakir, keutamaan kefakiran. Alhamdulillah, kita pada kali ini adalah merupakan siri yang keempat dalam bab zuhud. Keseluruhan daripada awal kitab tanda siri yang ke-79. Hadis yang ke-477 ataupun hadis yang ke-21 dalam bab ini. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini, andainya nilai dunia ini sepadan, setaraf dengan sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Siapa dia di kalangan kita yang pernah timbang sayap nyamuk? Siapa? Sayap nyamuk ni nak pegang apa payah, betul tak? Konon-kononnya cerita hati nyamuk ada orang suka. Berapa dulang? Sayap nyamuk tak ada orang timbang. Sayap, artinya andai kata nilai harga dunia di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air di dunia. Tapi oleh kerana nilai dia lebih daripada tu, maka boleh je dia bukan setakat minum air, mabuk arak pun boleh lagi, kan? Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata bahawa hadis ini hasan sahih. Ada yang mengatakan hadis sahihun li ghairihi, sahih li ghairihi. Maksud dianya, tanda pelajar, tulis tepi kitab tu kena tulis. Pelajar-pelajar semua kena ada tulis-tulis. Baru nampak belajar, tulis baru nampak mengaji. Fiqhul hadis huwa anna dunya hawanud dunya 'ala Allah. Dunia ni terlalu hinanya di sisi Allah Azza wa Jalla dan terlalu rendah nilainya. Wa kadzalika tullabuha, kalau dunia itu nilainya, demikian juga penuntut-penuntut, pengejar-pengejar, pendamba dunia, begitulah nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat ringkas ataupun sangat rendah. Hadis ini dibuat bandingan. Mana boleh kita buat darabul mathal, buat bandingan untuk mendekatkan makna untuk dipahami oleh para pelajar. Kita kadang bila buat bandingan, berat sayap nyamuk. Timbangan amalan kita dikira dengan zarrah. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala zarratin syarran
Maknanya mithqala zarratin, itu je dia punya cara timbangan dia, duk main dengan zarah, main dengan biji, main dengan atom kecil. Allahu Akbar. Kita kata inilah dia panggil, dia buat darabul masal, buat bandingan, buat perumpamaan. Baik, hadis yang berikutnya 478. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya dunia ini dilaknat Allah, dan apapun yang ada dalamnya juga dilaknat. Dunia ni kena laknat, isi-isi dalam dia juga kena laknat. Apa makna mal'una? Ay saqitatun maghbudatun, maknanya jatuh nilainya, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan dilaknat barang dan dalamnya daripada benda-benda maksiat, mungkar, syahwat, semua dilaknat. Illa Allah Ta'ala sebut ini, kecuali iaitulah mengingati zikrullah, mengingati berzikir pada Allah Ta'ala, mengingati Allah Azza wa Jalla, wa ma walahu, dan seumpamanya. Mana orang ingat ke Tuhan, yang ini terlepas daripada golongan kumpulan yang kena laknat. Wa aliman wa muta'alliman, tanda pelajar, ini boleh kita insya-Allah. Dan orang yang belajar ilmu, orang aliman, orang alim, orang ada ilmu tentang akhirat, tentang Allah, dan orang yang menuntut ilmu. Kita belajar ilmu agama ini kelebihan. Hadzal hadis rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Apa ya kelebihan hadis ini ataupun fiqhul hadis, tanda pada pelajar? Dia kata boleh kita laknat benda-benda yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, dan boleh melara, melekakan kita daripada mengingati Allah. Mana hadis bab ini dikira dunia dan perkara-perkara yang melalai, meleka, melara kita daripada mengingati Allah, itu benda yang dilaknat. Tapi kalau dunia itu dengan zikir, majlis ilmu, dengan amal yang baik, itu diradai oleh Allah Azza wa Jalla, itu sebaliknya. Jadi kita kena keluarlah daripada kelompok kena laknat. Dengan kita belajar ilmu, jadi guru, jadi murid, sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla, baru terlepas daripada kumpulan yang tersebut. Yang kedua, pengajaran yang kedua, semua benda dalam dunia ini fahawa la'ibun walahun, main-main, lara, leka, kecuali mengingati Allah Azza wa Jalla. Ataupun sebab-sebab yang boleh mendekat kita pada Allah Ta'ala, maka itu yang tidak lahun wala'ibun. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan kelebihan ilmu dan ahli-ahli ilmu agama, maksudnya belajar sini. Maka dunia ni ada dua ya, sama ada pelajar, dunia ilmu ni sama ada belajar atau penuntut. Kita nak jadi pengajar, tuan guru sudah lewat, ataupun bagi anak-anak kita ni baru bermula, insya-Allah kata. Nanti satu masa kita akan jadi tuan guru juga. Takkan jadi murid sama-sama. Orang yang sudah tua-tua, tamat tempoh dah dia, mari nak mengaji Quran apa gonjal dah gigi cabut dah setengah tu. Nak betul waladhdallin pun 3 hari 3 malam duk main walaboli. Tapi dengan kita menuntut ilmu, insya-Allah kita terkeluar daripada kelompok yang dilaknat. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-13.
Hadis yang ke-13 479. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-dai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semua melonggokkan harta. Banyak harta. Dalam gharibul hadis dia kata ad-dai'ah ni al-aqar. Aqar ni dipanggil harta tidak alih. Cari tanah banyak, kebun-kebun yang luas, bangunan-bangunan itu dipanggil dai'ah atau al-aqar. Aqar iaitu yang penting harta benda lah, senang. Harta-harta yang banyak. Nabi kata jangan duk banyak harta tu kan. Sebab apa? Fatarghabu fid dunya, kerana akan mengakibatkan kamu semua sangat mencintai dunia. Bila banyak dia nak banyak lagi, tamak, akhir sekali mati tenganga, tak sempat nak taubat, tak sempat nak beribadat, banyak benda yang tak sempat. Hadis ini tanda para pelajar. Kata Al-Imamul Qurtubi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hadis, dia kata apa? Hazal hadis ala nahi anil istiksari minad daya'. Hadis ini melarang kita daripada banyak mengumpulkan harta-harta yang menyebabkan hati kita terikat dengan dia. Kenapa tak pergi masjid tu? Tak sempat. Kedah saja ada 5 buah. Pagi akaun sini, petang akaun sini, malam akaun lagi. Gitu. Kenapa tak pergi masjid? Sibuk nak jaga kebun, sibuk nak jaga apalah. Kenapa tak pergi masjid? Sibuk jaga kambing. Ada makcik kita ni duduk di pondok sekejap nak balik dah. Kenapa? Ayam dengan itik dia tak ada orang cara di kampung. Kita kata besarnya ayam. Nak mengaji pun tak boleh. Ni. Jangan main sibuk-sibuk. Bila kita sibuk dengan barang-barang dunia, hati kita terikat dengan dia. Ia menyebabkan dia jadi ar-rukun, mana jiwa kita tu dunia. Masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau kita ambil dunia ni alal kifayah untuk melengkapkan hidup kita supaya kita tidak merempat, kita tidak meminta-minta, hidup nadah tangan sana sini kan, duk tak ada ceto kata orang minta sedekah, maka itu dipuji. Jangan kata dunia ni salah semua, jangan nak minta sedekah orang, tak baik kan. Hadis yang ke-480. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Faqala ma hadha? Faqulna qad wahiya. Qulna qad waha. Tengok dalam kitab Arab ni dia tulis waha. Waha baris atas ya tanpa titik. Buat titik ya tu. Kalau tidak jadi wahia, tak waha. Waha bermakna dhaf. Hamma bisuqut. Fa nahnu nuslihuhu. Faqal sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi kata apa? Ma aral amra illa a'jala min zalik. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi isnadil Bukhari wa Muslim wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah. Tengok terjemahan dia. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As, dia berkata, suatu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan melewati kami. Nabi berjalan, tengok sahabat-sahabat ni, ketika itu kami sedang membaiki rumah. Dia duduk baiki pondok dia. Nabi tengok, dia berhenti. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang sedang kamu lakukan? Nabi kata, mau buat apa tu? Kami menjawab, kami sedang membaiki rumah. Wah, hampir rubuh. Rumah nak terbalik Rasulullah, nak runtuh dah. Oh, Nabi kata apa? Rumah nak runtuh. Tengok Nabi punya tazkirah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak melihat kecuali kematian itu datangnya lebih cepat dari rosaknya rumah itu. Masya Allah. Tak usah duduk bagi, tak usah duduk tamak lah. Mati kita tu lebih laju daripada runtuh rumah ini. Allah, itu dia panggil tazkirah. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud dan At-Tirmizi dengan sanad Bukhari Muslim. Tirmizi berkata bahawa hadis ini hadis hasan, sahih. Apa pengajaran hadis? Para pelajar kena tanda. Yang pertama, boleh kita membaik pulih rumah-rumah kita yang nak runtuh. Rumah nak runtuh kita baiki. Kalau masih boleh baikilah. Kalau tak boleh baiki, buat lain. Begitu ya. Yang kedua, imam, para pemimpin pemerintah hendaklah mengambil cakna tentang rakyat dia, melawak, tengok kawasan. Macam mana ada rumah nak runtuh, bagi bantuan, ada apa nak bagi, kita ada. Kalau zaman kita gini kan, dia panggil YB. YB ni makna yang berkhidmat, kan? Kalau dia guna title yang YB yang berkhidmat, maka dia akan turunlah pergi ke kampung-kampung, masuk kampung cari. Tapi kalau dia berasa dia YB yang berhormat, sudah. Pakai tak mari dah. Dia mari juga hujung tahun yang kelima kata orang. Ini dia panggil. Maknanya pemimpin kena tahu, ya tafaqad ahwal rakyat, kena tahu hal rakyat. Dan jangan duduk main belanja kedai kopi je. Tengok ni. Wa yahussuhum, kita kena cuit dalam cakapan kita tu perkara yang mengingatkan akhirat. Tengok Nabi kata, rumah nak utuh ni. Mati lebih cepat pada ni lagi tu. Cepat Nabi kita bagi apa? Bagi nasihat ataupun tazkirah. Dalam kuliah tafsir kita kepada surah Al-A'raf, ingat tak? Kaum Samud, dia buat rumah dengan apa? Dengan bukit. Dia tak buat dengan atap kayu sebab umur dia panjang, menyebabkan atap dia runtuh sebelum tua dia mati. Kita hari ni terbalik, tua mati dah, rumah tak utuh lagi. Itu pendek umur kita. Baik, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis 481. Wa an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ingat ni, para jemaah sekalian, Nabi kata apa? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksud dianya, kata Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai cubaan, fitnah. Fitnah sini mana ujian. Setiap kumpulan tu ada ujian, ada cabaran. Maka cabaran, cobaan, godaan kepada umat aku adalah harta, kekayaan. Jangan main, kan? Harta ni kak, Allahu Akbar. Allah Ta'ala uji kita dengan harta dengan senang. Kalau kita boleh syukur, nikmat. Kalau kita terlupa syukur, celaka kita, na'udzubillah.
tanda pengajaran hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala uji hamba-hamba dia di kala umat dia ni dengan harta. Dia nak tengok macam mana interaksi kita dengan harta. Kalau kita tahu harta ni halal, kita ambil, alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu harta ni haram, kita gomo juga, maka itu dikatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mu tahu dah benda tu haram, mu ambil juga buat apa? Ini masalah. Mu tahu dah benda tu haram, kenapa diambil? Allah kata, yang kedua, manusia ni memang suka kepada harta, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 20, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Suka mereka, sayang manusia ni kepada harta, hubban jamma, sayang yang gila-gila. Orang panggil saya sengoti dia. Dakak. Nah, harta kita dekat Allah pergi kemah. Yang ketiga, 3 ke 4 dah. Yang ketiga, terlalu tamak kepada harta dan hati jiwa itu bergantung dengan harta itu menyebabkan kerusakan hubungan di antara saudara, anak beranak, adik-beradik punah. Sebab bila dia terlalu cinta ke harta, dia jadi bakhil. Dia akan jadi kopi. Dia akan jadi tak tentu arah. Berebut nak hatu nak ni, penat. Seorang ulama orang gelar nama dia Syekhul Islam rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, dia kata, dengar ni, tulis pelajar-pelajar, sepatutnya kita mengambil harta itu bisa khawati nafsin, dengan jiwa yang tenang, supaya Allah Ta'ala beri berkat pada harta kita. Mu jangan cari harta dengan terlalu halak, terlalu tamak, terlalu gila-gila ke harta, terlalu gila kepada harta, mana nak tak kira apa saja. Hei, dengar ni, kata dia, jadikanlah harta itu bagi kamu seperti tandas. Kita semua manusia ni, suka ke tak suka ke tandas? Suka. 3-4 kali sehari pergi, 5 kali pergi cakur situ, suka. Tetapi bukan dia mencintai tandas. Cinta tak ada. Duk dia Allah rindunya nak duduk dalam tandas, ada? Tak ada. Tapi kenapa lari tu? Emergency. Bongga cabut kaya-kaya lompat masuk tandas. Gitu keadaan dia, kata. Allahu Akbar. Kita jadikan dunia ini seperti keperluan kita kepada tandas, maknanya kita ambil sekadar yang kita perlu. Yang kita berhajat kepada dia, kena ambil. Wasa'yu fihi iza sa'a, bila kita berusaha mencari harta, ka islahil khala', seperti orang yang membaik pulih tandas. Tu ya cara kita. Ambil tandas ni untuk nak baik pulih tandas. Mana kita keperluan. Menarik juga ni. Kata ulama lain pula, tulis kata-kata hikmat ulama ni bagus. Dia kata, ibarat kita duduk atas dunia ni seperti kapal duduk di atas air. Bahtera duduk atas air tidak menjadi masalah, sebab memang orang buat kapal dia belayar atas air. Ada kapal belayar atas angin, kapal terbang itu kan. Kapal duduk atas darat ada juga di museum. Kapal duduk atas air tak jadi masalah. Dia jadi masalah bila air masuk dalam kapal. Sama kita duduk atas dunia ni tak ada masalah, sebab dunia ini untuk kita mencari bekalan ke akhirat.
Tapi kalau dunia lompat masuk dalam hati kita, hilang sifat zuhud, kita akan jadi hamba dunia wal iyazubillah. Maka jadilah kita mencari harta dengan rasa keperluan untuk nafkah kita, keluarga kita, dan untuk infak fi sabilillah, menguatkan Islam, dakwah Islam, ibarat seperti keperluan kita kepada tandas. Menarik tu kata-kata tu. Kan? Tulis dah. Sudah tulis? Alhamdulillah. Kita berpindah kepada hadis yang ke-482. 482. Wa an Abi Amrin wa yuqalu Abu Abdillah wa yuqalu Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata apa? Laisa li ibni Adam haqqun fiya siwa hadhil khisal. Baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratahu wa jilful khubzi wal ma'i, rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Daripada Abu Amr, dikatakan juga Abu Abdullah, dikenali dengan nama Abu Laila. Siapa dia ni? Iaitulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam tidak memiliki hak dalam hal-hal selain hal-hal berikut. Apa dia? Rumah yang ditinggalkan. Baitun yaskunhu, rumah yang dia tinggal, bukan tinggalkan tu. Baitun yaskunuhu, yang dia tinggal di situ. Tulis. Kalau kata tinggalkan, mana rumah terbiar. Betul ayat. Rumah yang dia tinggal, rumah tempat dia duduk, kan tu buat. Yang kedua, pakaian yang menutupi aurat. Yang ketiga, roti yang keras. Yang keempat, air. Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Kata di qala Tirmizi, aku dengar Abu Daud Sulaiman bin Salim Al-Balkhi kata, aku mendengar An-Nadhr bin Shumail mengatakan bahawa al-jilfu, dia nak terjemah makna al-jilfu itu makna apa? Iaitu al-khubzu laisa ma'hu idam, roti yang tidak disertai lauk pauk, roti kering orang panggil. Sedangkan yang lainnya, ulama lain pula kata apa? Maknanya roti yang keras. Kata rawi, adapun al-rawi mengatakan yang dimaksud di sini adalah tempat simpan roti, seperti guni tempat roti dan loyang roti. Wallahu alam, itu dari sudut maknanya. Cuma hadis ini tanda pelajar. Tirmizi kata hadisun hasanun sahih, tapi ulama-ulama lain yang mengkritik hadis ini mengatakan, tengok nota di bawah 636, hadis ini dhaif. Tanda letak bola di bawah tu, hadis ini dhaif. Jadi sebab apa? Ada yang mengatakan ia ni hadis ini bukan mari daripada Nabi, dia mari daripada riwayat Israiliyat. Riwayat daripada Al-Hasan, daripada Humran, daripada ba'di ahli kitab. Ada berlaku silap teknikal. Tapi alhamdulillah, walaupun hadis 482 itu bermasalah, kita ada hadis yang sahih yang hampir sama dengan dia. Tengok hadis 483. Hadis 483, wa an Abdullah bin Syekhir bi kasri shin wal kha al musyaddadah al mu'jamataini. Syekhir
Sebab apa dia huraikan baris tu? Takut tukar jadi sa, kalau tak ada shin jadi sing, kalau tak ada titik jadi ha, maka dia letak baris titik. Bikasri shin wal kha al musyaddadah al mu'jamataini, yang ada titik. Tu dia. Annahu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam, mali mali, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu, dikasrahkan shin dan kha, yang ditasdid, dia berkata, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Alhaakumut Takatsur. Apa makna Alhaakumut Takatsur? Melekakan kamu, melarakan kamu dengan sibuk memperbanyakkan harta benda. Nabi baca ayat. Lepas dia baca surah Al-Haakumut Takatsur, Nabi pun bersabda. Macam ini tafsir kepada ayat lah. Nabi kata apa? Qala yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu akan berkata, mali mali, ini harta aku, ini harta aku. Ni rumah siapa ni besar? Saya. Ini kebun siapa luas? Saya. Ini kereta siapa comel? Saya. Kan? Semua dia mengohak dia atas dunia ni. Kata Nabi, tengok hadis, wa hal laka ya ibna Adam min malika. Wahai anak Adam, tidak ada harta kekayaan yang betul-betul kamu miliki, hok jadi milik kamu yang hakiki, tulis itu, yang menjadi milik kamu yang hakiki, kecuali 3 tanda. Nombor 1, apa yang kamu makan yang sudah habis menjadi baja. Itu hak kita dah tu. Setakat kita hidup atas dunia ni, agak-agak berapa guni dah kita makan nasi. Kalau budak-budak baru ni, secetong sehari ada makan nasi? Ada? Sampai dulu suka kalau kita belajar di pondok ni, kita masak sendiri. Dah, kita tahu satu hari kita makan berapa banyak. Lah ni dia tahu berapa kali tambah ya di kantin. Tak apalah, musim dah berubah, suasana berubah, kita pun ke arah kebaikan juga insya-Allah. Tapi kalau masuk diri sudah kita tahu berapa jatuh. Nabi kata, hak mu makan yang sudah jadi baja itu hartamu. 1. Wa ma lab au labista fa ablaita, kecuali apa yang kamu pakai sudah rusak, sudah lusuh. Baju yang kita pakai daripada kecil dulu, agak-agaknya berapa ratus lai dah baju kita. Itu hak kita. Au tasaddaqta fa amdaita, atau apa yang kamu sedekahkan kemudian menjadi simpanan bagi kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedap kita. Sekarang ni para jemaah sekalian, pernah satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, siapakah di kalangan kamu harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Sahabat kata, mana ada Rasulullah, kita mesti sayang harta kita. Maka Nabi cerita, hartamu betul-betul yang menjadi milik kamu, apa yang telah kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu sedekah. Hak lain-lain, kebun yang kita buat beratus hektar, bangunan yang kita buat berpuluh-puluh buah, beratus tingkat contohnya, duit yang kita simpan dalam bank, dalam apa-apa account,
Kalau kita mati jadi hak siapa? Hah? Jadi hak waris. Bukan hak kita. Waris ni kalau dia baik, alhamdulillah, dia bawa ambil lah ustaz, sedekah, cari orang miskin sedekah, cari orang ni sedekah, niat ke mak ayah dia, alhamdulillah. Kalau anaknya kopi hangi, Allahu akbar. Tak teringat dah lah. Tu pemuja juga bagi orang Melayu, ada ke acara 3 hari 7 hari. Tak. Kalau tidak, hangit tak ada. Walaupun acara tu cerita lain lah. Dari sudut perbincangan ulamanya, kita nak katanya itu je yang ada. Jadi siapa dia betul-betul sayang kepada harta dia, harta kita, tulis, harta kita, milik kita, macam mana? Sedekah. Barulah jadi harta kita. Yang kita dah makan, yang kita pakai, itu harta kita. Oh, timbul lagi soalan, Ustaz, kalau saya sedekah harta saya banyak-banyak, nanti umur saya panjang, ada penyakit pula, nak pergi kerja tak larat, nak beli ubat, macam mana? Allah Ta'ala buka satu ruang yang luas, dia panggil babul wasiyah. Dengar ni, ibu bapa yang duit tak habis nak makan belakang ni, dengar, Allah buka kepada kita babul wasiyah, pintu wasiat. Sebanyak mana kita boleh wasiat? 1/3 daripada harta kita. Contohnya kita harta kita, aset kita ni, dengan rumah, dengan tanah, dengan kebun, dengan kita kata ada 3 juta. Banyak tu. Kita tulis wasiat, 1/3 harta aku lillahi ta'ala, aku wakaf. Nak wakaf mana ikutlah. Wakaf rumah anak yatim, wakaf untuk pondok, wakaf untuk masjid, wakaf untuk apa-apa saja, kita wakaf lillahi ta'ala. Maka itu alhamdulillah, kalau kita mati masih lagi menjadi hak kita. Kita tak bimbang dah sebab kita mati, kan? Oh, anak pula sedih, ingat kau boleh sejuta seorang, arwah mak ni nyawa wasiat pula 1/3. Kita kata alhamdulillah, masih ada lagi hak kita. Allah beri ruang kepada kita untuk nak ambil harta kita, milik kita. Anda dah bagaimana cara nak jadi harta kita milik kita? Sama ada kita sedekah sekarang waktu hidup, ini yang terbaik, ataupun kita berwasiat selepas kita mati, harta itu masih lagi menjadi wakaf untuk kita, insya-Allah. Baik, kita pergi pada hadis 484. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Faqala unzur madza taqul. Qal wallahi inni la uhibbuka salasa marrat. Faqal in kuntu tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntahahu, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dia berkata bahawa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ni, sahabat ni mari jumpa Nabi, dia kata wallahi saya mencintai Rasulullah. Dia dakwah, dia cinta ke Nabi, sayang ke Nabi. Maka Nabi kita bersabda, unzur madza taqul, fikir dulu, betul ke apa yang kamu kata ni? Kalau kamu kata mendakwa ni betul-betul, tunggu. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 3 kali dia ulang. Mengulangnya, kemudian baginda Nabi sallallahu bersabda, Nabi kata apa? In kunta tuhibbuni, saudara, apabila kamu mencintai aku benar-benar, maka siapkanlah perisai untuk menghadapi kemiskinan. Mu akan jadi miskin Pak ni. Sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat datang bagi orang yang mencintaiku
melebihi cepatnya banjir yang mengalir ke muara. Hadis ini riwayat Tirmizi dan dia kata hadisun hasan. Apa dia maksud hadis ni? Kenapa kalau ikut Nabi jadi miskin? Tengok baik-baik dulu. Kan ada ulama mengatakan hadis ini dhaif, tidak kuat. Pasal apa dia ikut Nabi jadi miskin pula kan? Ada yang mengatakan hadis ni bagus, boleh diterima. Sebabnya dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak juga yang menyebut tentang kelebihan apa? Kelebihan orang yang punya harta halal tu banyak kan? Jadi kenapa Nabi kata jadi miskin? Ada huraian dia, tanda pelajar. Boleh jadi ini peringkat awal. Berapa ramai orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi miskin. Bila nak hijrah, harta dia dirampas oleh Quraisy. Macam Suhaib Ar-Rumi contohnya. Dia ada harta di Mekah. Mau nak gimana Suhaib? Madinah. Oh, nak pergi tempat kawan kamu ya? Boleh. Mu mari dulu pakai miskin. Orang panggil panggal selai sepinggan mari. Sekarang ni mu ada harta. Nak biar harta? No, tak boleh. Suhaib tinggal harta dia musafir hijrah kepada Allah. Jadi boleh jadi ini yang dimaksudkan kalau ikut aku ni jadi miskin, sabar-sabar. Ataupun dengan makna miskin, dengan makna kita ni akan jadi susah sebab banyak perniagaan dia dulu mungkin tidak halal. Bila ikut Nabi, semua perniagaan kena patuh syariah. Wallahualam, macam-macam huraian yang kita boleh huraikan maksud hadis ini. Tengok dalam hadis lain, tanda hadis Abi Kabsyah Al-Anmari yang diriwayat oleh Imam Tirmizi bisanadin sahih, Nabi kata ad-dunya li arba'i nafar. Dunia ini kepada 4 orang. Yang pertama, orang yang ada harta, orang ada ilmu. Harta dengan ilmu itu menyebabkan dia takut pada Allah Ta'ala. Dia menghubungi silaturahim dia. Jadi ada juga maknanya kelebihan-kelebihan orang ada harta. Banyak lagi hadis lain yang menyebut sedemikian. Baiklah, kita berpindah kepada hadis yang ke-485. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Ka'ab bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ekor serigala lapar. Dengar ni, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan dalam sebuah kawasan kambing. Membayangkan serigala lapar terjelai lidah. Kita pergi lepas dalam kandang kambing, apa jadi? Kekoh kambing sedap dia, BBQ saja. Nah, perlu ke serigala ber-BBQ? BBQ cara dia. Nah, ambil anak-anak kambing kak, perak bui. Nabi buat bandingan itu. Nabi kata apa? Tidak lebih merosakkan daripada ketamakan seseorang terhadap dunia dan kemuliaan bagi agama dia. Allahu Akbar. Ini bahaya ni. Maknanya kalau orang ni tamak ke dunia, lebih berbahaya kepada agama dan agama dia tu, kedudukan dia, daripada bahayanya serigala lapar masuk dalam kandang kambing. Apa dia maksud? Maksud dianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingat bahawa kalau dunia sudah bertapak dalam hati, maka pada ketika itu dia akan merusakkan kita dengan pelbagai cara. Dulu molek-molek, lah ni jadi tak molek. Dulu juruh, lah ni tak juruh. Dah menipu orang pula dah.
Macam-macam lagu. Menipu dalam bab saham ke. Mula saham cepat kaya, sebenarnya saham cepat miskin. Ada orang warak-warak, tiba-tiba boleh pula kawan yang bahasa jenis suka menega, akhir kali nipu orang. Ada macam-macam lah godaan dunia ni. Kita minta doa dengan Allah Ta'ala, jangan duduk sibuk-sibuk, duduk caukah orang, sibuk dengan kita. Baiklah, kita bagi perhabis bab kita ni, insya-Allah. Hadis yang ke 486, hadis ma zibani jai'ani, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia bawa satu risalah syarah kepada hadis ni. Ma zibani jai'ani, 2 ekor kambing serigala ni lapar, bagaimana merusakkan kambing. Lebih cepat rusaknya agama seorang itu daripada yang mencintai dunia, lebih cepat merusakkan agamanya daripada serigala merusakkan kambing. Ini bahaya. Hadis 486. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi. Qulna ya Rasulullah law ittakhazna laka wita'a. Allah, sahabat-sahabat ni bagi cadangan. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kalau kita ambil terjemah dah ni. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Tikar, bila dia bangun nampak bekas tikar itu di pinggang dia. Bekaslah tikar, tidur atas lembek baru tak bekas. Kemudian kami mengajukan usul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami ambilkan alas tidur untukmu, kami buat tilam untuk Rasulullah tidur macam mana? Baginda bersabda, dengar ni, apalah artinya dunia ini buat diriku, ya Rabbi. Nabi kata, buat mali walid dunia, apa benda aku dengan dunia? Sedangkan di dunia ini aku seperti orang yang bermusafir dan berteduh di bawah pokok, kemudian pergi meninggalkannya. Allah. Hadis ini riwayat Tirmizi. Dia berkata bahawa hadisun hasanun sahih. Kita ini macam sapi, tidur bawah pokok atau kita pergi, kita di atas dunia sekejap, lepas tu orang kata mana dia? Sudah arwah, sudah jadi gemulah. Betul tak? Orang Kelantan kata gemulah, orang luar-luar panggil arwah. Sudah arwah dah, dia tak ada dah. Nak kata apa? Itu dia banding dengan kita. Nabi kata tak payahlah, tak payah duk cari-cari. Hadis ini menunjukkan, tulis pelajar, menunjukkan bahawa para pelajar itu kena prihatin dengan guru. Tengok tu guru kita salah letih, kita kena tolong. Nah, tengok sahabat, tengok Rasulullah tidur, bekahlah tubuh dia, mari kita buat lembek, buat tilam ke Nabi. Nabi tak mau. Tak mau, itu cerita lain. Yang penting kita cuba nak beri kepada dia. Hadis 487. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tulis tepi. Ini tajuk yang terakhir dalam bab. Imam Nawawi kata apa? Tajuk yang terakhir dalam bab, babu wa fadlil faqri, kelebihan fakir. Tulis tepi kita. Ini kelebihan fakir. Kelebihan orang fakir, orang miskin. Orang miskin ada kelebihan juga dia. Hadis 487. Bermula masalah miskin. Imam Nawawi dia buat bab dia panjang, lepas tu dia hurai. Kan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi 500 amin
Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin akan masuk syurga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Hadis ini rawahu Tirmizi, dia berkata hadis ini sahih. Kenapa orang miskin masuk syurga dulu pada orang kaya? Kenapa? Pelajar-pelajar boleh jawab, dia bijak. Sila. Kenapa orang miskin masuk syurga dulu pada orang kaya? 500 tahu beza. Tak boleh jawab? Tunggu jawapan hadis 489. Ada jawapan di situ. InsyaAllah kita jawab. Jangan tak jawab. Baik, kita pergi pada hadis 488. Wa an ibni Abbas radhiyallahu wa Imran bin al-Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Berat ni. Daripada Ibnu Abbas dan Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ke dalam taman syurga. Nabi kata, aku tengok dalam syurga, aku lihat penghuninya kebanyakannya orang-orang miskin. Sebab apa orang miskin? Sebab apa? Kan baru dalam hadis yang kita dalam tafsir kita belajar, atba'ul anbiya, orang besar ke orang miskin? Miskin. Maknanya pembesar-pembesar lawan Nabi. Qala al-mala'ul ladzina kafaru, berkatalah geng-geng pembesar-pembesar kafir lawan. Tapi orang miskin ikut Nabi. Masa tu mereka ramai dalam syurga. Masya-Allah. Kemudian aku melihat ke neraka. Bahaya ni dengar ni. Makcik-makcik dia tu dengar. Aku melihat ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Wanita-wanita masuk dalam neraka. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Bukan sangat sahih, sangat sahih. Para jemaah sekalian, sebab apa orang perempuan ni banyak masuk neraka? Dalam hadis lain, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang perempuan masuk neraka? Nabi kata, yakfurna, orang perempuan ni banyak mengingkari kufur. Yakfurna billah, sahabat, dia kafir dengan Allah ke? Nabi kata bukan. Hak kafir dengan Allah tu kafir. Yakfurnal ashir, ramai wanita ni suka mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Ini masalah. Mulut lembek kata orang. Waktu dia baik gak, cik abang lah, kanda lah, yang lah panggil. Sombak ling dengar tak? Yang ling. Dua tu pun. Dia marah sudah dah lah. Aduh lah. Takkan aku menikah dengan mu ni kok. Mu selalu. Tak kala dia boleh benda baik. Padahalnya sengit dah tekok jalan rata banyak dah suami beli. Sekali dia minta tak dapat, dia sumpah suami dia ni. Ni bahaya. Orang perempuan masuk neraka dengan sebab yakfurnal ashir, mengingkari nikmat suami bui. Jangan. Maka Nabi kita tujuan Nabi kita beritahu ni supaya orang perempuan memperbanyakkan amalan salihah, banyak sedekah untuk nak menyelamatkan dia daripada kumpulan yang ramai tadi, dan banyak jaga mulut, jangan ingkar nikmat suami. Mudah-mudah ya, jangan. Sekali tak boleh, macam-macam dia kata. Jadi dalam orang miskin masuk syurga ramai sebab apa?
sebab mereka lah pengikut nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tanda pelajar, ini penting. Mereka masuk syurga bukan sebab dia miskin. Sebab mereka orang beriman dan beramal soleh. Oh, kalau tidak orang miskin tak boleh masuk syurga juga lah, tak masuk syurga walaupun dia miskin. Bukan dia masuk syurga kerana kemiskinan, tetapi dia masuk syurga kerana amalan dia. Cuma dalam fakta sejarah ramai orang-orang miskin yang ikut Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ia ikut dakwah-dakwah kita ni orang miskin, orang besar-besar tak ikut. Tengok hadis 489. Ini dia nak jawab soalan kepada hadis 487 tadi. Kenapa orang miskin mendahului orang kaya ke syurga 500 tahun? Ini jawab. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fakana 'ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jiddi mahbusun ghaira an ashaban nar qad umira bihim ila nar muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, aku berdiri di hadapan pintu syurga di depan pintu syurga, dan orang-orang yang memasukinya kebanyakan orang-orang miskin. Nabi misalnya buka pintu syurga, tengok hak masuk tu berduyuk-duyuk orang miskin. Masya Allah. Mereka kata salam, salam, sejahtera, masuk. Sedangkan orang kaya masih ditahan di tempat perbicaraan. Ini punca dia. Jumpa dah pelajar? Kenapa orang miskin masuk dulu? Sebab dia tak ada barang. Macam kita lah, kita travel, tak ada barang. Lalu tempat custom, dia panggil lorong hijau, kan? Custom kata tengok, jalan. Orang ni kaya bawa 5 beg, 2 troli tolak, air berhenti, buka satu-satu, lambatlah masuk. Itu punca. Maknanya orang miskin oleh kan dia tak ada barang, malaikat nak tanya apa mu tak ada barang. Duduk atas dunia dulu duduk tukar kain, gilir kain ya. Nah, basuh hok ni pakai hok ni contohnya, tak ada benda. Maka dia cepat pergi ke syurga. Tetapi kita kena ingat, kalau orang kaya masuk syurga, mereka duduk tempat yang tinggi sebab banyak dia pitih. Infak sana sini, wakaf sana, infak sini, derma sana, bantu sini, banyak kan. Orang miskin gapo ada. Ni orang duk tular cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Dia kata masuk syurga merangkak sebab dia kaya. Kita kata jangan duk main-main. Kalau tak ada hadis sahih cerita, jangan dicerita. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu seorang minal mubasysyirin, termasuk orang 10 orang yang dijamin masuk syurga. Hidup-hidup Nabi jamin. Kita duduk main merangkak buat apa? Kan? Jangan duduk main. Kalau tidak sahih jangan dicerita. Buat tak tahu ya. Sebut ya gitu. Sebut dah. Baiklah. Maka terjawablah soalan, kenapa orang miskin masuk syurga dulu? Sebab mereka tak banyak kira-kira hisab. Orang kaya banyak hisab, tapi bila orang kaya masuk syurga, tentulah dia lebih banyak lagi pahala dia banyak lagi, masya-Allah. Baik. Ghaira an ashabal nar qad umira bihim ila nar. Hanya mereka yang termasuk penghuni neraka telah diperintahkan untuk ke neraka. Tak kira lah hak kaya, al mala'u, al istikbar, pok sombong ni neraka lah. Yang penting orang mukmin yang kaya lambat sikit ke syurga sebab menunggu perbicaraan. Kalimah al-jiddi, kemakmuran dan kekayaan. Tuan Syekh kata, Imam Nawawi kata, penjelasan hadis ini telah disebut dalam babu fadlid du'afah. Kelebihan dhaif dulu, kelebihan orang lemah dulu sudah ada. Alhamdulillah sampailah ke penghujung bab ini. Bab hadis yang ke-490, tanda pelajar. Hadis ini nombor 34 dalam bab zuhud ini.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatu Labid. Labid, ala kullu syai'in ma khala Allah batilun, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang paling benar diucapkan oleh seorang penyair. Penyair ni biasanya karut-karut kalimah dia. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ahli-ahli syair ni biasanya lara gitu, tapi di antara kalimah yang baik yang diucapkan oleh seorang yang bernama Labid, tulis Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah ahadus syu'ara al-fursan, seorang penyair, orang hebat dalam bawa kuda, tentera berkuda, orang mulia di kalangan ahli jahiliyah. Hebat dia Labid ni. Dia ni sempat masuk Islam, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikira di kalangan seorang sahabat. Lepas dia masuk Islam, dia tinggal syair. Wa asha umran tawilan, panjang umur dia. Di antara kata-kata hikmah dia, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Dia kata apa? Ingatlah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala adalah binasa. Allah Ta'ala saja yang kekal. Semua yang hak lain-lain itu tak ada dilakukan. Lain daripada Allah Ta'ala, binasa. Wa kull, dia ada tambahan lagi panjang. Di mana syair kita? Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Tambah pelajar sikit. Cuma Nabi kita ambil sekerat je. Ada ini sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi kata, wa kullu na'imin la zalata la zailu. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Setiap nikmat itu akan hilang. Betul lah kata-kata dia tu. Nikmat syurga maksud dia nya. Jadi cuma dia berlaku perlawanan di antara dia dengan Uthman. Jadi bila Nabi kata semua benda tu binasa kecuali Allah, dia kata sadaqta. Kemudian setiap nikmat itu akan hilang. Kata sahabat tu berlawak, bohong kamu, nikmat syurga tidak hilang. Kita kata dia tak sebut syurga, dia sebut nikmat dunia kan. Yang pentingnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kata-kata Labid ni menarik. InsyaAllah dalam masa lain kita cuba baca panjang lagi lah dia punya kata-kata. Labid ini perlu dibincang-bincangkan dalam masa yang sesuai, insyaAllah. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Pada hari ini 30 hari bulan Muharram 1422, tamatlah bab yang ke-55, bab zuhdi. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bab 56, bab fadli ju' wa khushunatil 'aish wal iqtisari 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha ila akhiri. Bab yang cukup panjang, insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.